Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Ustaz Agun yang jadi imam sembahyang kita tadi, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, penduduk-penduduk Batu Enam, seluruh ahli-ahli jamaah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur dan sekarang kita berada dalam bulan Rajab, bulan yang penuh peristiwa-peristiwa besar, di antaranya Isra' Mi'raj, dan bulan Rajab ini juga bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' Mi'raj yang semua kita tahu, dan saya yakin kuliah-kuliah banyak menceritakan Isra' Mi'raj, tapi pada malam ini saya akan tumpu sedikit hal Baitul Maqdis, ibu kota yang terdapat di dalamnya Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Kita tahu bahawa masjid inilah tempat Nabi Mi'raj daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, dan seterusnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit seperti firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang selalu dibaca oleh setiap ustaz, setiap muallim yang memberi penjelasan hal Isra' Mi'raj. Kita lihat di sini bahawa Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya di malam hari daripada Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, yang diberkati dikelilingnya, supaya ia menjadi ayat tanda-tanda dapat diperlihatkan oleh Allah bahwasanya Allah amat mendengar lagi Maha melihat. Kita tahu bahawa Masjidil Aqsa ini terduduk di Baitul Maqdis. Bumi ini Allah menyebut diberkati oleh Allah. Barakna haulahu, telah kami berkati dikelilingnya. Artinya Allah yang berkatkan bumi itu. Bumi Baitul Maqdis yang terdapat Masjidil Aqsa, di sudut hasil mahsul dia tak banyak. Dia tidaklah ada petroleum di situ, ada lombong emas di situ, atau tanah yang amat subur. Tidak. Tumbuhannya ala kadar yang ada di padang pasir, seperti pokok zaitun, pokok kurma, dan pokok, kita kata buah-buahan padang pasir lah, rumman, delima pun ada, jenis-jenis begitu. Tidaklah subur seperti kita di Malaysia ini. Di Palestin ini, di Baitul Maqdis ini, dia duduk dalam kawasan Mediterranean. Mediterranean ini taklah berapa panas sangat, taklah berapa sejuk sangat. Cuma musim sejuk dia kadang-kalanya sampai 0 darjah. Musim panasnya tidaklah panas seperti di Mekah, di Riyadh, di Dubai, yang panasnya mencecah sampai 46 darjah Celsius. Dia cukup panas. Jadi di Baitul Maqdis ini keadaan cuacanya cuaca Mediterranean, iaitu sejuk, tidaklah sampai salji, beku. Panasnya tidaklah sampai seperti di Mekah ataupun di sekitar Teluk yang keadaan panasnya begitu panas. Tetapi buminya diberkati
ulama-ulama mentafsir berbagai-bagai perkara hal keberkatan ini. Di antaranya di sinilah paling banyak terdapat dilahirkan atau paling banyak nabi dan rasul. Kita tahu kerajaan yang besar yang menguasai dunia, yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, adalah berpusat di Baitul Maqdis ini. Nabi Ibrahim alaihissalam juga di situ. Nabi Isa alaihissalam beranak di situ, Baitul Laham. Artinya dia adalah pusat tiga agama samawi. Tiga agama samawi, yaitu agama yang daripada kitab Zabur, yang dipanggil Judaism, yaitu agama Yahudi. Satu lagi agama yang berdasarkan kitab Injil, Nasrani, yang sekarang dipanggil Kristian, dan pusat agama Islam. Kita tahu bahawa kita kata dalam menghormati nabi-nabi ini, orang Islamlah menghormati semua nabi. Sebab kita wajib percaya dan yakin terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabi bagi orang Yahudi. Orang Kristian dia kurang terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa kita yakin, Kristian yakin, Yahudi tak yakin. Itu adalah nabi. Kesemua nabi yang diyakini oleh tiga-tiga agama ialah Nabi Ibrahim, ataupun mereka panggil Abraham. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Yahudi mengaku nabi dia, Kristian mengaku nabi dia, Islam juga mengaku nabi dia. Dan di sinilah kita kata bumi yang penuh keberkatan. Setengah-setengah ulama mentafsirkan bumi yang diberkati ini termasuk sebab dulunya dia bukan ada negeri Lebanon, Jordan, negeri Syria, semua daerah itu dipanggil Syam. Dipanggil Syam. Dan wujudnya negeri Lebanon, Jordan, Syria, semua ni Mesir lama. Mesir ni memang disebut lama, sama dalam kitab Quran ataupun dalam Injil disebut dah. Tapi negeri-negeri ini adalah Syam yang kemudian dipecah-pecah oleh penjajah. Jadi Jordan, jadi Syria, jadi Lebanon dan jadi Palestin. Semuanya itu adalah Syam. Bumi yang diberkati itu termasuk di antaranya disebut oleh ulama Jabal Amal. Jabal Amal ini terduduk di Lebanon, iaitu adalah beberapa garis darjah yang disebut sebagai bumi yang diberkati. Kita jangan lupa, tak jauh daripada sini juga ada tempat yang dipanggil Kota Damsyik. Kota Damsyik ini juga tempat para nabi. Tapi Kota Damsyik ini juga dipanggil di antaranya tempat Yahudi dan orang jahat membunuh para nabi. Di antaranya kalau kita pergi melawat Damsyik sekarang ini, kota Syria, di dalam pasar ada Masjid Umayyah. Dalam Masjid Umayyah itu di antaranya tersimpan kubur makam Nabi Yahya alaihissalam. Di situ orang Kristian pun masuk melawat, orang Islam pun melawat, karena Nabi Yahya nabi kita. Nabi Yahya ini dalam Kristian dipanggil John ini mereka juga melawat kubur Nabi Yahya. Sebab itu pembesar-pembesar Kristian negara-negara Eropah bila melawat Syria, salah satu tempat mereka melawat ialah kubur Nabi Yahya ini. Dan di situ juga ditunjuk bahawa Nabi Zakaria, Nabi Yahya dipotong tangan, dibunuh dan sebagainya, yaitu di bumi kota Damaskus itu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW semasa pergi berniaga, pergi dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib. Ulama berpandangan menurut sejarah Nabi tidak sampai ke kota yang dipanggil Suq, yaitu yang sekarang terdapat pasar besar dan juga Masjid Umayyah itu yang besar. Dan di situ terdapat juga mihrab cucu Rasulullah, Sayyidina Zainal Abidin,
tak jauh daripada situ kubur Ruqayyah, iaitu anak kepada Sayyidina Husain, iaitu cucu Rasulullah. Tak jauh daripada situ ada juga kubur Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestin, yang membebaskan Baitul Maqdis. Ini di antara tempat-tempat orang ziarah bila kita pergi ke Syria, khasnya bandar Damsyik. Ada satu tempat dalam lebih kurang 20 km daripada pasar ini, iaitu ibu tempat pasar Masjid Umayyah ini. Di situ ada makam, tempat kesan tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Adakah ianya asli, adakah dia diperbarui semuanya itu, tapi itulah tempat Nabi pijak di situ. Di situlah setengah berpandangan Nabi perjalanan sampai ke situ, kerana pendeta-pendeta ataupun orang-orang alim Nasrani, orang alim Nasrani waktu itu Islam lah, sebab waktu itu Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Jadi agama yang mereka anut ialah agama Nabi Isa AS. Mereka ni bila dia tengok wajah Nabi Muhammad SAW, orang alim ni dia tengok muka, dia tahu ini Nabi. Dan kalau Nabi saya tambah pula daripada bukan orang Yahudi, bukan keturunan Bani Israel, maka ia amat berbahaya kalau berada di kota Damsyik. Kerana di kota itu banyak Nabi-Nabi dibunuh sebelum ini, termasuk Nabi Zakaria, Nabi Isa, dan Nabi Yahya dan Nabi Isa sendiri yang dikejar, yang tak diperkenankan datang ke situ. Oleh itu ulama daripada Nasrani ini, dia tengok wajah Nabi, dia pun beritahu kepada datuknya Abu Talib, bapa saudaranya Abu Talib, bawa baliklah budak ini, jaga dia baik-baik, kerana aku melihat kalau dia duduk di sini dia dalam bahaya. Sebab kota Damsyik itu diantaranya juga tempat orang-orang Yahudi dan orang yang tak suka kepada agama Samawi ini membunuh para Nabi. Memang orang alim ni, dia tengok muka dia boleh kenal. Kita pun kenal, kita tengok muka orang alim yang bercahaya, berseri. Tambahlah orang alim tengok muka Nabi, tentulah kita tak dapat bayang kalau wajah Nabi ini. Wajah Nabi ini kita tak dapat bayang bagaimana indahnya. Kita pun boleh kenal, kita tengok muka yang mana UMNO, yang mana PAH pun kita kenal. Tambahlah wajah Nabi, tentulah kita boleh orang kata orang biasa boleh kenal, tambah pula tok alim. Sebenarnya wajah Nabi ini kalau tak ada larangan hadis supaya jangan dia dilukis dan sebagainya, wajah Nabi ini boleh dilukis kalau tak ada larangan. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, misalnya merompak bank, dia ada juru, kita kata grafik, dia penyiasat yang bertaraf tinggi ni, juru grafik, juru lukis ni, dia tanya orang tu, dia tanya orang yang tengok rupa perompak tu macam mana, kening dia lebat, hidung dia bulat, tu macam aku lah misalnya. Kemudian kata rambut dia macam mana, muka dia. Kadang-kadang pihak polis ni ataupun pihak arts ni dapat lukis dan diletak di gambar di balai-balai polis. Ini rupa orang yang merompak. Bila tertangkap perompak itu, rupanya lebih kurang. Tambahlah rupa Nabi Muhammad SAW ni, ada puluhan hadis menceritakan wajah Nabi, leher dia macam mana, rambut dia macam mana, hidung dia macam mana, dahi dia macam mana, dada dia macam mana, jalan dia macam mana. Hadis-hadis begitu banyak. Sebenarnya boleh lukis gambar ini dia, tapi ulama melarang. Kalau lukis itu, Nabi itu kita bimbang dipuja gambar itu, bukan dipuja ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ikut dunia moden sekarang melalui hadis-hadis itu, boleh lukis. Kita dapat gambar, kalau tak 100% pun dekat-dekat. Ini dia wajah Nabi Muhammad SAW. Sebab melalui hadis yang banyak, rambut dia, dia punya pipinya, dia punya lehernya, jalannya, hadis-hadis daripada
yang diuraikan oleh anak cucunya sendiri, daripada Sayyidina Fatimah, daripada orang yang terdekat, sebenarnya boleh gabungkan semua puluhan hadis itu, boleh lukis. Tapi ada larangan. Itu yang tak ada. Kalau tidak, kalau boleh lah gambar Nabi Muhammad tu ada. Saya ingat setiap rumah, setiap kedai orang letak gambar tu. Jadi bukan pujaan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi pujaan kepada gambar itu. Ini ulama-ulama telah mengambil keputusan yang lama hal ini. Balik ke tadi ni hadirin sekalian, Baitul Maqdis yang diberkati dikelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bumi yang di sekitarnya. Sekarang ini Baitul Maqdis ini berada di bawah Yahudi. Saya dah sebut di sini dalam kuliah sebelum ini, dalam tazkirah sebelum ini. Baitul Maqdis ni dia tak ada apa di kelilingnya dari segi hasil mahsul. Tanam-tanaman yang hebat tak banyak. Tetapi siapa menguasai Baitul Maqdis, mereka menguasai dunia. Ini dah jadi sejarah melihat begitu. Yang lama menguasai Baitul Maqdis ini di antaranya kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon ni kerajaan Namrud. Panglima perang dia yang mengalahkan Yahudi, mengambil alih pemerintahan di Palestin itu. Panglima perang itu nama Nabuchadnezzar. Sebab itu Saddam Hussein dia gelarkan diri dia Nabuchadnezzar. Dia lawan Yahudi, Saddam ni, atas semangat nasionalisme Arab dia. Dia suka digelarkan Nabuchadnezzar, iaitu Yahudi ni yang pernah mengalahkan orang Babylon Iraq ni, pernah mengalahkan Yahudi dan memerintah kawasan itu begitu lama. Sebab itu Saddam Hussein ni, anak-anak dia tidak ambil nama-nama yang biasa pada orang Arab atau orang Islam. Nama anak dia Use. Ini nama-nama Namrud, nama-nama pahlawan-pahlawan Namrud. Dia tak ambil nama Salahuddin Al-Ayyubi ke nama. Dia ambil, dia berbangga dengan tamadun Arab dia lah. Macam kita lah, bangga dengan tamadun Melayu, bubuh nama Situah. Gitulah. Dia tak bubuh nama Umar ke, Osman ke, Ahmad ke, Ali ke, Zainul Abidin ke, tak. Dia bubuh nama Tuah ataupun Si Jebat. Jadi Saddam ni dia berbangga di atas orang Babylon dulu, yang mereka ni berjaya mengalahkan Yahudi. Itu nama dia geliri dia tu, dia lebih suka digelar Nabuchadnezzar, yang mengalahkan Yahudi. Dan anak-anak dia nama nama Use. Nama itu bukanlah nama yang kita kata, yang berubah nama-nama ini selepas datangnya Islam. Tapi nama-nama itu dikekalkan karena kebanggaan. Artinya dia tu memang anti Yahudi itu tinggi. Baik itu nama dia tu, nama-nama anak dia letak Use, iaitu pahlawan-pahlawan zaman sebelum Islam, zaman sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengalahkan Yahudi. Kemudian kita tahu bahawa Baitul Maqdis direbut oleh orang-orang Rom. Rom ini di zaman sebelum Kristian dan masa Kristian, dan selepas itu direbut oleh Islam di bawah Khalifah Umar Ibn Khattab yang membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian di atas kelalaian pemerintahan Islam, dia jatuh balik kepada golongan Kristian, dibebaskan semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun filem itu dibuat oleh orang putih, tapi kalau kita tengok tak lari banyak daripada sejarah yang dinukil, yang dibuat oleh para ulama, iaitu Kingdom of Heaven. Kalau tak ada CD itu tolong cari tengok Kingdom of Heaven. Dalam walaupun dibuat oleh orang putih, cerita tu macam The Messenger, The Message, yang pelakonnya ialah Anthony Quinn. Kalau kita tengok filem itu, jalan ceritanya banyaklah kita kata tak lari daripada sejarah. Begitu juga yang filem yang baru ni, cerita Salahuddin Al-Ayyubi, iaitu Kingdom of Heaven.
Dalam cerita itu seperti yang digambarkan kepada kita, yaitu raja yang memerintah Palestin, yaitu berketurunan Perancis, Kristian. Masa nak berperang tu, raja itu kena penyakit macam sopak. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum berperang, dia hantar dulu tabib, doktor lah, untuk mengubat, supaya mengubat penyakit raja itu. Sebab kita tak mau perang dalam keadaan kamu tak sihat. Kita mana boleh berjiwa macam tu. Kita kalau musuh lemah yang tu kita nak pijak Allah juga. Tapi jiwa pahlawan perang dulu dia berlain. Dia kata aku nak lawan biar gedebe sama gedebe. Macamlah kita kata perang Badar. Mu keluar 3 pemimpin kamu daripada Mekah, kami keluar 3 pemimpin kami daripada Madinah. Bila Madinah keluarkan 3 pemimpin, no, kami nak yang berasal daripada Mekah. Itu yang keluar Sayyidina Ali dan beberapa orang lagi daripada Madinah, bertembung dengan 3 pahlawan daripada Quraisy Mekah. Jadi orang kata apa, gedebe lawan gedebe, top lawan top. Salahuddin Al-Ayyubi macam tu. Bila dia nak menyerang Baitul Maqdis, raja yang memerintah Baitul Maqdis, raja Kristian tu tak sihat, penyakit sopak. Dia hantar dulu doktor untuk baiki. Kalau saya tobat dia tak buat. Tengok sopak lembek tu kita pijak mampus itulah. Tapi dia hantar. Tapi ikut dalam cerita ini, dalam kingdom itu pun, dalam filem itu, raja itu tak baik lah. Dia terus sakit dan berlaku serangan yang banyak, terbunuh. Dan akhirnya raja muda dia serah Baitul Maqdis itu kepada Salahuddin Al-Ayyubi, dan seterusnya Baitul Maqdis dikuasai oleh Islam, diganti oleh kerajaan Osmania yang memegang pemerintahan lebih 700 tahun. Sehinggalah Baitul Maqdis jatuh ke tangan British pada tahun 1917 di tangan pahlawan perang Inggeris bernama General Allenby. Cuma kejatuhan kali ini agak pelik sikit, hadirin sekalian. General Allenby menggerakkan 40,000 tentera berkuda dan berunta menyerang askar Turki. Dalam 40,000 tentera Inggeris itu, lebih separuh adalah orang-orang Arab. Inilah hadirin sekalian, kecelakaan bala yang Allah Ta'ala timpa kepada orang Islam sampai hari ini, yaitu orang Arab sanggup menjadi tentera General Allenby untuk memerangi dan menjatuhkan pemerintahan Osmaniyah Turki yang menjaga Baitul Maqdis itu. Jadi 40,000 orang tentera yang bergerak daripada Sinai, lepas daripada terusan Suez itu, bergerak daripada situ dengan kekuatan lebih kurang 40,000 tentera, dan 20,000 daripadanya adalah orang-orang Arab, yaitu upahan British untuk melawan dengan kerajaan Turki. Maka kerajaan Osmaniyah Turki kalah pada tahun 17. Kemudian setahun kemudian Syria pula kalah, yaitu tentera Turki kalah. Maka tahun 17, tahun itulah British dan orang putih masuk, dan di Arab Saudi pun masuk Lawrence of Arabia. Juga mereka ni juga menyerang kedudukan tentera Osmaniyah Turki, sampailah jatuhnya kerajaan Turki, dijatuhkan pula oleh Kamal Atatürk daripada dalam. Maka tamatlah khilafah Islam pada tahun 1924, dan British ambil tahun 17. Maka dia beri pula kepada Yahudi pada tahun 1948. Ini hadirin sekalian, bumi yang Allah Ta'ala sebut barakna haulahu, yang diberkati di kelilingnya, sekarang ini di atas dosa orang Islam, dosa umat Islam. Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Inggris dan kemudian Yahudi. Saya nak kenal lagi yang kapal terbang, tapi ada masalah lagi. Balik kepada cerita Baitul Maqdis ini. Saya duduk dalam jawatan kuasa untuk membawa balik orang-orang Palestin ke negara mereka. Jumlah pelarian Palestin sekarang ini lebih daripada 5 juta. Mereka banyak duduk di Lebanon, di Mesir, di negara-negara Arab, dan di Eropah. Lebih kurang 5 juta. Lebih banyak orang Palestin berada di luar pelarian daripada berada di Gaza ataupun tebing barat.
ataupun berada dalam negara Israel itu, yaitu di sebelah Haifa, pelabuhan Haifa itu banyak orang-orang Arab. Kami buat persidangan untuk menyokong pembebasan Palestin, selalunya buat di Tehran, buat di Damsyik, buat di Beirut. Tapi kali ini kita buat di Brussels. Brussels ini ibu kota Belgium. Di sini juga pusat Kesatuan Eropah. Di sini juga pusat NATO. Saya heran kenapa pergi buat di negara Eropah. Kita lihat hadirin sekalian. Orang Eropah ini dia amat benci kepada Yahudi. Kita ingat kita orang Islam dia benci. Orang Kristian sebenarnya benci kepada Yahudi. Kemuncak kebencian mereka ialah mereka membunuh orang Yahudi secara besar-besaran dalam Perang Dunia Kedua. Hitler dia tangkap orang Yahudi, dia bubuh langgua, dia bubuh gas beracun. Dia tangkap orang Yahudi, dia tak bagi makan, dalam kian tahanan dia biar mampu mati. Ada mengatakan ratus ribu, Yahudi kata 6 juta, tapi 6 juta itu cukup melampau sangatlah. Tetapi pembunuhan terhadap orang Yahudi itu dibuat oleh orang Kristian yang tak pernah dibuat oleh orang Islam. Sebenarnya Yahudi ini selamat dengan adanya agama Islam. Orang lain lebih benci pada Yahudi ini, sebab Yahudi ini, orang Yahudi ini, dia boleh riba dengan orang lain, tak boleh riba sesama kaum dia. Dia cukup jaga nasab keturunan. Nasab keturunan dia cukup jaga. Tak apa. Dia cukup jaga nasab keturunan. Sebab hadirin sekalian, sebab itu kalau kita lihat kahwin, dia jaga. Mesti kahwin di kalangan Bani Israel. Kalau di England tu dia duduk tu kampung dia, Yahudi semua. Orang Yahudi ni kalau kita tengok tu kita kenal rupa dia, hidung dia, mata dia. Dia cukup jaga keturunan. Dia tak kahwin dengan orang sebarangan, dan dia jaga makanan dia. Kita pergi Eropah sekarang ni berubah sikit. Dulu ni kalau kita nak makan naik kapal terbang, kita minta makanan Yahudi. Sebab Yahudi jaga, dia tak makan sebarang makanan, melainkan mengikut agama Yahudi. Orang Islam naik kapal terbang, dia tak kira, dia terkedarah apa saja. Sekarang ni lah barulah tanya ayam sembelih kada, daging sembelih kada. Dulu kira 20 tahun dulu tak peduli apa. Baru kebangkitan Islam ni baru berlaku. Okey. Saya nak sebut di sini hadirin sekalian. Bila Hitler membunuh orang Yahudi begitu ramai, berjuta, beratus ribu, maka orang Eropah dia berasa bersalah kerana membunuh orang dalam tahanan. Membunuh orang dalam tahanan, maka dia berasa bersalah. Yahudi berkempen besar-besaran meletakkan kesalahan kepada orang Eropah. Maka mereka rasa, orang panggil rasa bersalah, guilty conscious sampai hari ini. Perasaan bersalah. Dan mereka letakkan satu akta di negara-negara Eropah, tak boleh kritik Yahudi. Siapa kritik Yahudi boleh masuk jail. Dipanggil anti-Semitic. Anti-Semitic. Dr. Mahathir kenal. Tun Mahathir Mohamad tu, dia pergi peringkat antarabangsa di Eropah. Kalau program dia, ya selalunya Yahudi boykot. Karena dia dianggap orang yang anti-Semitic. Mahathir ni, Dr. Mahathir ni dalam negeri kita tak apa suka. Dia orang Arab suka ke dia, kerana dia di antara yang berani kritik Yahudi. Banding dengan negara-negara Arab, tobat tak berani. Okey. Jadi tanda penyesalan orang-orang Eropah ini, maka kerajaan dia berusaha untuk, kita kata macam minta maaf kepada orang Yahudi lah penyesalannya. Maka mereka cuba wujudkan sebuah negara untuk orang Yahudi duduk. Sepatutnya mereka berilah satu tempat di Eropah. Tapi tidak. Mereka ikhtiar wujudkan negara Yahudi itu di Palestin. Maka dipindahkan orang Yahudi ke situ dengan menghalau orang-orang Palestin daripada tanah air mereka. 15 bulan Mac dipanggil Hari Nakbah. Nakbah itu artinya hari disaster, hari penderitaan. 60 tahun Yahudi menjajah, 60 tahun berlaku penentangan terhadap terhadap Israel. 60 tahun 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 60
Hadirin sekalian, bangsa Eropah ni bangsa yang bebas. Tuan-tuan lihat, bebas. Dia bebas bertelanjang, dia bebas berkahwin lelaki dengan lelaki, perempuan sama perempuan. Itu di sudut buruk dia. Ada di sudut baiknya banyak. Baiknya mereka ni bebas berorganisasi, bebas berkesatuan, bebas menyuarakan pandangan, bebas menyuarakan hak asasi manusia. Orang Eropah inilah yang berjuang bersama NGO membebaskan Afrika Selatan daripada dasar apartheid. Apartheid ni orang kulit putih sedikit membebaskan atau memerintah kulit hitam yang ramai. British punya naungan ni. Tapi orang Eropah lawan terhadap NGO. Akhirnya British pun tunduk, beri demokrasi kepada Afrika Selatan. Bila beri demokrasi, Mandela dibebaskan, beri pilihan raya, maka dasar apartheid pun tamat. Kulit hitam memerintah kerana mereka majoriti. Kulit putih boleh duduk di situ, meniaga dan sebagainya. Ini perjuangan rakyat Eropah. Generasi muda Eropah ni, mereka dah tak berapa ingat dah peristiwa Holocaust. Kerana dia dah berlaku 60 tahun dulu, 65 tahun dulu. Tiap-tiap hari mereka tengok dalam televisyen orang Palestin dibunuh. Average ratio orang Palestin dibunuh, satu orang Yahudi terbunuh 14 orang Palestin. Sekarang ni 1 dengan 14. Kalau berterusan begini, rakyat Palestin boleh habis, Yahudi tak habis lagi. Sebab dia 1-14. Generasi baru Eropah ni mula bangun di antara menyuarakan penentangan terhadap Yahudi. Bila saya pergi sidang di Brussels, saya dengar ucapan wakil Jerman, wakil Ireland, wakil daripada Belgium. Mereka hantam Yahudi ni lebih teruk daripada orang Arab hantam. Saya duduk tengok dan saya kata, tak pelik. Tak pelik, hadirin sekalian, perjuangan membebaskan Baitul Maqdis yang sekarang dipelopori oleh gerakan Islam, Hamas, Jihad, Hizbullah, bantuan politik dan kita kata yang lain akan datang daripada rakyat Eropah. Sebab sidang Palestin ni sekarang kami tak boleh buat di Saudi, tak boleh buat di Mesir, tak boleh buat di Jordan, tapi boleh buat di Belgium, boleh buat di Paris, boleh buat di London, tapi tak boleh buat di negara Arab. Hampir semua pemimpin negara Arab sudah jadi baruah Amerika. Semua negara Arab sekarang ni hampir semua ada pengkalan tentera Amerika. Kita nak bercakap Palestin pun kadang setengah orang Arab ni tak mau dengar dah. Yang bercakap ni ikhwan muslimin, badan-badan Islam bercakap. Tapi mereka ni saya masuk jail, saya keluar jail, saya masuk jail, saya keluar jail. Tapi yang pemerintahnya itu dah lupa dah kepada Baitul Maqdis. Bahkan mereka iktiraf Israel yang menguasai Baitul Maqdis itu. Saya sebut perkara ni hadirin sekalian. Saya dah lagi, saya beritahu kat Mat, saya dah check in. Jadi boleh pergi sampai sana 20 minit sebelum terbang, tak apa. Kalau kita lihat orang Arab dan sebagainya dah lupa pada Baitul Maqdis, tak mau lagi berjuang. Bahkan orang yang bercakap hak Palestin ditindas di Mesir kah, di Jordan kah, mereka berbaik dengan Yahudi dan sebagainya. Tak pelik. Dengan syarat ada orang terus berjuang. Pertolongan Allah kita tak tahu datang daripada mana. Ya, Hamas, Jihad, Hizbullah terus berlawan. Pertolongan Allah Ta'ala nak gerakkan orang Eropah untuk bantu, tak pelik. Macam kita di Malaysia juga. Kita ceramah, kita bercakap hak kezaliman, kenaikan harga minyak, kenaikan harga barang. Orang Melayu tak peduli. Tapi Allah menggerakkan orang Cina dan orang India yang membuat perubahan sehingga jatuh 5 buah negeri. Sebab kita kena tahu bahawa Allah yang berkuasa menukar. Wa yastabdil qauman ghairukum. Allah boleh tukar kaum daripada bukan kamu. Wala tadurruhu syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Kamu tak boleh beri madarat pada mereka dan Allah amat berkuasa. Jangan kita fikir orang Melayu sekarang ni hadirin sekalian. Bila saya kemarin resmi 1,000 orang Hindu menjadi kelab punya Kompas.
Mereka belanja RM11,000 beli basikal, beli beras, hadiah pada orang miskin. Pakai baju kepimpinan ulama. Dan hadirin sekalian, di antara mereka yang menyokong kita sekarang, di antaranya banyak di antara mereka sudah kita tengok sekarang ni sudah mula mengucap 2 kalimah syahadah. Yang bernama Harun Hindu sudah bertukar menjadi Harun. Dan kita dengar di Kampar, di Kuala Selangor ni, dah mula mereka, bila kita rapat dengan mereka, dia dengar Islam daripada kita. Sebab itu tidak pelik. Saya dengar ceramah ni, Harun ni, dia berceramah dengan saya di Ulu Langat. Dia kata semua orang Melayu naklah sokong PAS, parti Islam. Saya kata apa teruk sangat ni? Saya bisik pada mereka. Dia kata dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah kira-kira 2 bulan yang lalu. Dan sekarang yang dari sekalian, ustaz-ustaz boleh masuk masjid di Selangor kerana dibebaskan oleh orang Cina dan India. Bahawa Melayu tak berubah ni. Kerana Cina ubah ni, India ubah ni, kita dapat merintah. Dapatlah ustaz masuk berkhutbah dan mengajar di masjid sekarang. Saya kadang-kadang bila baca ayat Quran ni, bukanlah kita tak percaya, wajib beriman. Tapi bila saya tengok kejadian depan mata, saya kata Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, tuan-tuan sekalian. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dia boleh ganti orang bukan daripada kaum kamu. Jadi bila saya tengok itu, apa yang berlaku di Baitul Maqdis, berlaku di sini, tak pelik. Satu hari yang membebaskan Baitul Maqdis ini pejuang Islam, Hamas, Jihad, Hizbullah, tetapi gerakan bantuannya daripada orang-orang Eropah. Sebab orang Arab ni, raja-raja Arab, mimpi Arab ni jiwa dah mati. Semua jadi dolah Hadari belakang. Jadi hadirin sekalian, masa dah tak diizinkan dah. Kita kalau kita nak derma kepada pejuang Palestin ni, jangan kita fikir negara Arab. Kalau tuan-tuan fikir Raja Kuwait, Raja Arab, Raja ni semua, tak perlu derma. Kita kutip 45 juta, mereka seorang jutawan yang boleh derma. Tapi bila yang kita sumbang itu kepada wakil kita yang berhadapan secara direct, Hamas kah, Jihad kah, Hizbullah kah, yang terbunuh keluarga mereka perlu makan dan sebagainya, mak mereka, dan ini yang kita beri. Dan kita beri itu kepada wakil kita yang berdepan secara direct dengan orang Yahudi. Takkan wakil kita yang berdepan dengan Yahudi kita nak bagi 10 sen, kita nak bagi 20 sen. Mesti kita yang mampu kena bagi kurang-kurang 1,000 kah, 50 kah, wakil kita. Sebab saya nampak walaupun dalam keadaan orang raja-raja Arab, mimpin Arab dah tak peduli, tetapi pembebasan Baitul Maqdis itu dekat. Di antaranya perubahan masyarakat Eropah sekarang. Masyarakat NGO, bukan kerajaan dia, NGO. Dan saya hadir itu di antaranya orang Yahudi yang berucap, yang tak suka Zionis ni. Dia tak suka pembunuhan sama manusia. Dia kata kalau orang Islam, orang Arab nak berlawan dengan Yahudi, nak mengalahkan Yahudi, kamu kena cari sekurang-kurang pemimpin seperti Hasan Nasrullah. Ini Yahudi cakap. Kalau pemimpin Arab yale-yale itu ala baladin, no, jangan mimpi untuk lawan Yahudi. Yahudi pun tahu benda ini. Jadi hadirin sekalian, saya ambil sempena dengan bulan Rejab ini memperingati Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Perjuangan itu kita kena teruskan, dan saya lancarkan kutipan derma itu, dan kita akan beri direct kepada pejuang-pejuang. Macam mana saya beri itu jangan tanyalah. Sama saya kah, Tuk Gua Jahdi kah, kita ada saluran untuk kita beri direct kepada mereka yang terlibat berdepan dengan Israel ini sebagai wakil kita. Yang kita ni tak boleh pergi, ataupun kita berhalangan, atau kita tak berani. Wakil kita berjuang terus untuk membebaskan Baitul Maqdis dengan sikap manusia yang lain yang berjuang untuk bersama-sama menegakkan kebebasan dan hak asasi manusia di kalangan orang bukan Islam untuk membantu perjuangan. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.